3.0. PDPR 3.0. So minggu ni adalah minggu keempat. Minggu depan lagi seminggu, minggu kelima, dan minggu keenam tu kita bercuti selama seminggu. Okay. Kalau ada tu, lepas pada minggu keenam tu kemungkinan sekolah dibuka lah. Okay. Kalau ikutnya, kalau kes masih tinggi, kita akan teruskan PDPR tu lagi. Okay, jadi kita sama-sama berdoa lah supaya sekolah dapat cepat-cepat buka. Susah sebenarnya PDPR ni. Nak kena banyak lah, kena mengadap telefon, nak kena mengadap laptop. Okay, lenguh. Sakit-sakit mata ni. Okay, so hari ni kita nak sambung pembelajaran kita. Okay, dengan subtopik yang seterusnya adalah sebatian. Okay, minggu lepas kita belajar campuran dan saya suruh kami tu suruh buat nota tau. Tak tahulah awak buat ke tak. Tapi ada yang buat. Sebab apa? Dia hantar nota tu pada saya. Dia ambil gambar, dia pun hantar pada saya. Terima kasih dan sesungguhnya awak tergolong dengan pelajar yang cemerlang lah. Okay. Dan hantar pada saya dan saya tengok comel dia buat. Okay. Dan ramai antara awak ni pun yang senyap, dia tak tahu ke benda. Duk mana tak tahu dah. Gimana tak tahu. So saya tertunggu-tunggulah. Kalau rasa nak hantar tu, snap je gambar hantar pada saya. Okey, sebelum kita start kelas, saya harap awak dah makan, dah minum dah. Okey, kenyang-kenyang belaka dah. Bertenaga untuk belajar. Barulah sedap belajar. Okey, minggu lepas kita belajar campuran. Campuran ni adalah suatu unsur ataupun suatu benda lebih daripada satu unsur yang bercampur secara fizikal. So kita boleh asing secara fizikal juga, mudah kalau kita boleh buat penapisan, kita boleh buat penurasan, kita boleh guna magnet. Okay? Tapi hari ini kita nak belajar adalah sebatian. Sebatian terdiri daripada dua ataupun lebih unsur juga, tapi bergabung secara kimia. Iaitu campuran bergabung secara fizikal saja. Dia boleh bercampur tapi kita boleh asingkan balik. Tapi bercampur secara kimia perlukan proses yang rumit untuk kita kembali kepada dia, kembali kepada bahan asal dia. Okey. Bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Okey, dia dicampur daripada bahan A bahagian B, campur, lepas tu dia bersebati. Okey, dia akan membentuk satu bahan baru. Okey, terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, mamar, politena dan air tulen. Okay. Dalam gula tu sendiri ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, yang bergabung secara kimia. Okay. Jadi kalau kita nak ambil balik susah. Okay. Tapi boleh ambil semula dengan ada kaedah-kaedah dia. Okay. Okay, contoh sebatian dalam kehidupan harian kita dalam blok yang diperbuat daripada politena plastik tu, okay, ialah gabungan karbon dengan hidrogen. Jubin diperbuat daripada mama, iaitu gabungan kalsium, karbon, oksigen. Air tulen bergabung dengan hidrogen dan oksigen. Banyak gabungan ni dia bentuk bahan baru. Kalau kita tengok marmar tu ada kalsium. Kalsium tu juga ada dalam ni gigi kita ni. Gigi kita. Kalau kita tengok marmar tu lebih kurang gigi kita dah. But unsur yang terdiri tu adalah lebih kurang sama. Okay. Magnesium, aluminium, zinc, besi, kuprum bertindak balas dengan oksigen dan membentuk logam oksida.
Contohnya magnesium, kita bakar magnesium campur dengan, bila terbakar tu dia bercampur dengan oksigen. Maka terbentuklah satu bahan baru iaitu nama dia magnesium oksida. Aluminium campur oksigen, aluminium oksida. Zinc campur oksigen, zinc oksida. Besi campur oksigen, besi oksida. Kuprum campur oksigen, kuprum oksida. Tu dia kalau kita nak sebatikan dia dengan kaedah kita bakarkan dia. Kuprum bakar dengan oksigen dia akan jadi kuprum oksida. Gitu. Okey, terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Okey, unsur-unsur tersebut disebut sebagai logam alkali. Ada juga logam yang beralkali. Antara logam beralkali ialah lithium, natrium, kalium. Benda-benda ni biasa kita jumpa dalam pembuatan bateri. Buatan bateri. Bila dia bercampur, dia pun boleh menghasilkan satu tenaga. Okey, sebut besi dan sebut sulfur pula membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Besi campur sulfur jadi besi sulfida. Besi kuprum campur sulfur, kuprum sulfida. Besi plus sulfur sama dengan besi sulfida. Okey. Kalau kita tengok lithium plus air, dia akan jadi lithium hidroksida campur gas hidrogen. Natrium campur air, natrium hidroksida tambah dengan gas hidrogen. Kalium dengan air, kalium hidroksida, gas hidrogen. Dalam masa sama dia menghasilkan gelembung-gelembung gas tu adalah gas hidrogen. Okey, ni adalah kaedah untuk nak asingkan balik sebatian. Nama kaedah ni adalah kaedah elektrolisis. Elektrolisis. Kalau dalam makmal ada, kita biasa tiap tahun kita akan buat eksperimen ni. Nak mengasingkan hidrogen dengan air. Hidrogen dengan oksigen menggunakan air. Kita guna macam ni ni. Lepas tu kita on bateri ni, kita on, sambungkan wayar dia. Kita perhatikan gelembung-gelembung udara akan naik. Gelembung udara hidrogen lebih banyak daripada gelembung udara oksigen. Sebab nisbah dia adalah H2O. Air, H2O. 2 kali H1 oksigen. Maksudnya isi padu yang terhasil 2 kali oksigen. 2 kali banyak lah. Okay. Kita guna ni air dia kena campur sikit larutan asid sulfurik. So kita akan boleh nampak dengan jelas. InsyaAllah kalau buka sekolah lagi, kita boleh buat eksperimen ni. Seronok kalau kita tengok gelembung. Naik. Ni eksperimen untuk mengasingkan sesuatu sebatian. Sebatian. Bukan itu saja. Eksperimen ni juga kita boleh buat salutan. Kita nak salut apa? Contoh kalau kita nak salut emas, kita guna cecair tu emas hidroksida ke tak? Maka dia akan cara orang nak salut suatu benda gini guna elektrolisis. InsyaAllah kita akan buat eksperimen ni. Okey, perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, dia terdapat perubahan fizik dan perubahan kimia. Kalau kita tengok buah kalau kita belah buah apple contohnya dan kita dedahkan dia kepada kepada udara. Kalau kita tengok buah tu akan jadi kuning gini. Bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada 2 jenis iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Ni kita panggil perubahan kimia. Belum dia jadi ni. Perubahan kimia. Dia jadi apple tu dia jadi kuning gitu. Biasa kita tengok apple tu kita dedahkan pada udara sekejap je. Dia pun terus jadi kuning. Nampak tak? Okay, next. Perbezaan antara perubahan
fizik dan perubahan kimia. Sekejap, Okey, perubahan fizik dia adalah tidak tidak menghasilkan bahan baru. Contohnya kita tengok air setengah melebur, dia tak menghasilkan benda baru, dia tetap lagi air dengan ais. Tak? Cuma kalau kita tengok dari segi fizikal saja yang dia berubah. Pembekuan air ke, kondensasi ke, pendidihan ke, tak? Tapi kalau perubahan kimia, dia akan membentuk bahan baru. Contohnya pengaratan besi. Kita biarkan besi itu berada dalam air. Lepas tu, kita tengok, besi itu dah berubah jadi color yang berwarna kuning. Kuning kekuningan. Lepas tu, ni adalah pengaratan besi. Nama dia pengaratan besi. Sebenarnya dia pengaratan tu adalah perubahan kimia. Dia membentuk bahan baru. Besi tu dah menjadi benda lain. Dia dah teroksida. Nama dia besi oksida pada masa tu. Benda baru. Okey. Lagi fotosintesis daripada cahaya, daripada nutrien, dia jadi apa dia panggil? Glukosa. Glukosa tu adalah benda baru. Okey, respirasi sel, tu adalah contoh-contoh kepada perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, kita tengok persamaan dan perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, yang persamaannya dia berlaku kepada jirim. Jirim ni adalah bahan yang berjisim. Tak? Lepas tu perubahan fizik dan kimia juga adalah perubahan tenaga berlaku di sebalik dia. Ada perubahan tenaga daripada tenaga A ke tenaga B, daripada tenaga cahaya ke tenaga kimia ke, contoh tak. Tapi yang banyak berbeza sebelah ni. Perubahan fizik dia tidak membentuk bahan baru. Dia tetap lagi sama, cuma perubahan dia hanyalah fizikal sahaja. Tapi perubahan kimia dia membentuk benda baru. Satu benda yang sifat dia lain daripada yang asal. Nasi kita goreng bersama dengan bawang dan apa semua tak. Dia akan jadi nasi goreng. Jadi nasi goreng tu dia berbeza dah dengan nasi asal-asal tu. Nasi asal tu rasa dia tawar tak. Tapi dah menjadi nasi goreng ni dia rasa sedap apa semua. Itu membentuk bahan baru. Okey. Kalau perubahan fizik, sifat bahan dan hasil adalah sama. Sifat bahan asal dia dengan hasil dia tu adalah lebih kurang sama. Right? Lebih kurang sama. Cuma bentuk je yang berbeza. Daripada bentuk bulat jadi bentuk petok. Contoh. Okey. Sifat bahan dan hasil berbeza kalau sifat perubahan kimia ni. Dia daripada bahan awal tu lain. Hasil dia dah berubah jadi benda lain. Sifat dia pun dah berbeza. Okey. Komposisi kimia dan bahan hasil adalah sama. Perubahan fizik ni dia tetap sama. Kalau waktu 5 gram, hasil dia boleh 5 gram juga. Tapi kalau perubahan kimia, komposisi kimia, bahan dan hasil berbeza. Dia akan jadi berbeza sikit. Sebab dia dah bergabung. Dia masuk berlakunya perubahan-perubahan tu lah. Dan perubahan kimia memerlukan banyak tenaga lah. Nak buat dia tu perlukan banyak tenaga. Dan perubahan fizik ni perlukan tenaga yang sedikit sahaja. Dok banyak tenaga dia. Okey, sikit lagi. Okey. Perbezaan lagi pembentukan bahan baru. Okey, ni adalah kotak-kotak dia. Infografik. Infografik perbezaan antara sebatian dan campuran. Yang mana saya harap awak buat nota tu awak buat gini lah. Senang kita tengok apa perbezaan dia. Ni perbezaan dia. Pembentukan bahan baru, sebatian ya. Campuran tidak. Ikatan kimia terbentuk, sebatian ya. Campuran tidak. Kaedah pengasingan, kaedah kimia, ni kaedah fizikal. Okey, sifat bahan baru berbanding bahan asal ada perbezaan, tiada perbezaan. Tu lagi mudah kalau kita nak tengok dia punya perbandingan antara dua tu. So, itu saja tamat untuk hari ini.
Okay, ada soalan tak nak tanya? Nur Eva. Baru nak masuk Nur Eva. Orang habis oh. Okay. So tamatlah kita bab 6 iaitu perubahan fizik dan sebatian. Reh. Sekejap. Mana dah? Tak kejap So Kejap. Sekarang dia buat 32 orang. 32 orang, kita ada 42. Allah, 10 orang tak masuk kelas. Mana tahu? Okey, baik, sekejap. Kita nak jawab soalan sikit. Sekejap. Okey, nampak tak soalan saya? Saya beri ni. Nampak. Nampak Okey, ya. Soalan ni adalah soalan buku SPS. So kita nak try jawab lah. Okey, soalan nombor 2A. Kini rangka bumbung adalah mudah-mudahan. Kini rangka bumbung besi telah menggantikan rangka bumbung kayu bagi sesetengah rumah seperti yang ditunjukkan. Wajarkah kerangka besi menggantikan rangka kayu? Dulu, orang zaman dulu tak, dia buat rumah, dia menggunakan kerangka tu kayu. Tapi sekarang ni penebangan hutan berleluasa, kita punya stok kayu pun dah berkurang. Jadi manusia perlu fikirkan suatu bahan untuk menggantikan kerangka tu. Daripada kerangka kayu dengan kerangka suatu bahan lain. Tapi kalau dia guna kerangka besi, boleh ke dok? Soalan dia tanya. Wajarkah kegunaan rangka besi untuk menggantikan kerangka kayu? Wajar tak? Pada pandangan awak. Siapa nak jawab? Wajar ke dok? Adakah wajar? Adakah tidak wajar? Jawab. Tak wajar gua. Tak wajar. Sebab apa awak kata tak wajar? Sebab besi kan ia karat. Bila karat ia cepat rapuh itu. Ya, betul. Pandai lah tu. Pandai lah. Hijau lah. Okey, sekejap Bijak dua. Bijak apa pula? Bijak dua tu. Kejap. Nak cari soalan tu dalam buku. Okey, baik. So, keburukan rangka besi ni dia cepat berkarat. Bila dia cepat berkarat tu, dia boleh, kalau karat tau, contohnya kalau dia bercampur dengan air, awak pun minum air karat tu, apa akan jadi? Apa akan jadi? Bahaya. Bahaya. Dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Tu kalau benda-benda besi-besi karat ni bahaya. Okey?
Nok lagi bila dia jadi kerangka mesti kena air hujan tau. Jadi tak wajar lah. Okay. Tapi biasanya kerangka rumah ni dia tak buat daripada besi. Dia perbuat daripada alloy. Alloy tu adalah gabungan-gabungan daripada lebih daripada sejenis logam. Maksudnya dia campur logam besi dengan karbon, campur dengan aluminium sikit, dia jadi alloy. Jadi kalau alloy ni dia yang pertama dia tahan lama, dia tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat. Tapi kalau dia tanya besi saja tak wajarlah. Okey. Okey, seterusnya penghuni rumah kadang-kala menghadapi masalah anak-anak untuk yang merosakkan bingkai kayu pintu. Huraikan bagaimana penghuni itu dapat mengatasi masalah ini. Wajarkah penggunaan bahan itu untuk menggantikan bingkai kayu pintu? Okey. Biasanya kalau rumah kita ni bingkai-bingkai pintu ni dia buat daripada apa? Siapa tahu? Dia buat daripada apa? Ke tak pernah perhati? Pernah tak awak perhati? Kayu guru. Ada buat kayu. Tapi dia kata kayu tu akan dimakan anak-anak. Kita nak gantikan dengan bahan apa? Selain daripada kayu. Batu. Woi, guna batu tu. Okey, satu lagi alternatif lain biasanya bingkai ni diperbuat daripada aluminium. Aluminium. Aluminium ni dia tidak berkarat, dia ringan dan anai-anai tak boleh gigit dia. Okey? Bingkai aluminium tidak menghadapi masalah dalam segi pengaratan sebab dia tidak berkarat. Jadi tidak berlaku kakisan lah. So dalam soalan PT3 dah. Pentaksiran tingkatan 3 dah. Dulu PT3 tapi sekarang ni PT3 dihapuskan, dia letak pentaksiran pula. Pentaksiran untuk menengah rendah dia bagi. Okey, ada juga periksa. Cumanya tidak berlaku macam SPM gitu duduk dalam dewan, tapi berlaku dalam kelas saja. Okey, jadi antara soalan-soalan dia boleh tanya gini, dia nak tengok pendapat awak. Ni soalan kebat. Dia nak suruh awak berfikir sama ada benda ni boleh ke tak, apa kesan dia, apa dia punya kebaikan, apa dia punya keburukan. Gitu soalan ni. Soalan kebat. Ni kalau kita tengok tu dia adalah konstruk menilai. Kita nak nilai setakat mana dia. Okey, C. Rajah 2.2 menunjukkan pemegang alatan memasak dibuat daripada plastik. Kita tempat pegang alat masak tu kan dia buat daripada plastik. Mengapa plastik boleh digunakan untuk membuat pemegang alatan memasak? Sebab apa? Sebab apa dia tak buat daripada besi juga? Sebab dia penembak habis konduktor. Besi itu konduktor haba. Manakala plastik penebak haba. Jadi plastik sesuai digunakan kerana plastik adalah penebak haba. Jika pengguna menggunakan periuk, tidak akan mencederakan tangan dia. Tak? Kalau konduktor haba dia akan jadi panas. So kalau pegang, panas. Dengan tangan-tangan akan masuk. Okey, D. Logam adalah sangat berguna kepada manusia. Okey, terangkan mengapa logam dapat digunakan untuk membuat alatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.3. Dia buat apa tu? Tukul lah. Sebab apa logam digunakan untuk buat tukul? Sebab yang pertama, logam tahan lama. Logam tahan lama. Okey, lagi nombor 2. Logam lebih tumpat. Jadi sesuailah kalau kita nak buat tukul. Tumpat dia berat. Kapang. Kalau kita buat daripada kayu dia ringan. Lepas tu yang ketiga, logam mudah dibentuk.
kita boleh buat macam-macam jenis bentuk. Nak buat bentuk tukur boleh, nak buat bentuk spana boleh, nak buat bentuk pelayar boleh, macam-macam. Jadi benda-benda tu kita boleh buat tools ataupun alatan untuk membantu kita memudahkan urusan kita pada urusan harian kita. Nah. Okey, so itu sajalah untuk hari ni. Ya, no, jap. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Kenapa dah tu? Awak punya latihan adalah pada muka surat 90. Praktis pengukuhan 6. Dalam buku SPS. Boleh tak? Ke malah? Mana boleh malah? Awak sebagai seorang muka surat 90. Satu muka je. Soalan ABC dengan soalan tu. Boleh tak? Boleh. Boleh. So hari ni kehadiran adalah 32 orang. Sebelum awak left, tulis nama dulu sini. Tulis nama dulu. Nama dan tingkatan. Jangan left lagi. Tulis nama dulu. Nama dan tingkatan. Jangan tak tulis. Kena tulis. Kalau tak tulis, saya kira tak hadir. Cikgu, buku surat berapa cikgu? 90. Okey cikgu. 90. Okey, itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Semoga Allah merahmati semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cikgu. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama. Ni gimana ni? Senyap ni. Dua orang lagi ni. Muawis dengan Ipang ni. Mana Ipang? Tulis nama dulu. Tulis nama dulu. Tulis nama dulu. Tulis nama dulu. Tulis nama. Tulis nama. Tulis nama dulu. Tulis nama dulu. Tulis nama, jangan tak tulis. Lepas tu baru les. Tulis nama dulu. Sebelum left. Ipang mana Ipang ni? Muawis? Ada tak? Jatuh keribat. Ding.